Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu bagi meneruskan kuliah Al-Quran. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi tafsiran dalam juzuk 28. Malam ini kita akan masuk kepada surah yang berikutnya, iaitu surah As-Saff. Surah As-Saff. Kita telah lalui surah sebelum ini, iaitu surah Al-Mumtahanah. Dalam beberapa siri, saya pun tak ingat dah berapa kali, berapa pertemuan untuk kita habiskan surah Al-Mumtahanah. Jadi malam ini kita akan mula masuk kepada surah yang berikutnya, iaitu surah As-Saff. Jadi dah berapa surah dah kita dalam juzuk ni. Mula dengan surah Mujadalah, kemudian surah Al-Hashr, kemudian surah yang sebelum ini surah Al-Mumtahanah, dan malam ini surah yang berikutnya iaitu surah Saff. Selepas surah Saff, surah Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, kita akan jumpa surah Talaq, surah At-Tahrim. Ini surah-surah yang ada di dalam juzuk 28. Dan metod ataupun manhaj tafsiran yang kita gunakan iaitu sederhana, tak terlalu mendalam dan tak terlalu ringkas. Apa yang dibincangkan bermanfaat kepada kita. Di samping kita mendapat kefahaman daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapat tadabbur di sebalik ayat-ayat yang kita baca. Tuan-tuan, ibu ayah, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Baik, sebelum kita masuk, kita baca dulu surah As-Saff. Dalam beberapa ayat kita baca dulu nah. Baik, iaitu pada muka surat 551. 551. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, kita dah selesai baca surah Shaf ayat 1 sehingga ayat apa? 5. Sehingga ayat 5. Baik, jadi surah Shaf yang kita akan tengok pada malam ini. Pertama kali kita tengok apakah itu. Malam ni mungkin muqaddimah, intro berkaitan surah As-Shaf ini. Yang kita bagi muqaddimah awal, pengenalan awal kepada surah ini. Jadi surah Shaf, apa maksud Shaf? Tahu apa kita Shaf? Kan? Shaf ni bahasa Melayu kita apa? Barisan. Kan, dalam barisan. Jadi surah ini cerita tentang ada perkataan Shaf, iaitu pada ayat yang keempat kita baca tadi. Jadi nama surah ini kadang-kadang ada dalam secebis daripada surah tersebut. Contohnya surah Al-Baqarah, dia ada cerita tentang Baqarah, kan? Iaitu berkaitan dengan permintaan daripada Nabi Musa untuk cari lembu, kan? Antadbahu baqarah. Innallaha ya'murukum. Allah perintahkan untuk apa? Sembelih lembu. Ada cerita tentang Baqarah itu. Jadi surah ini ada perkataan Shaf yang disebutkan. Surah ini mengandungi 14 ayat. Ini antara surah Madaniyah yang pendek, yang sekadar 14 ayat. Kalau surah Baqarah panjang 286 ayat, kan? Ini 14 ayat saja. Ini antara surah Al-Madaniyah yang pendek, mengandungi 14 ayat sahaja. Jadi dalam surah ini ada perkataan Shaf yang disebutkan tadi, kita dah baca dah, iaitu pada ayat yang keempat. Allah sebut innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Iaitu sesungguhnya Allah, dia kasih, suka kepada orang-orang yang berperang pada jalannya dalam satu saf dan barisan yang teratur,
ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Kan? Ini Allah cerita apa? Benda yang Allah suka ialah ayat ini membicarakan tentang jihad dan juga membicarakan tentang apa yang ada dalam jihad tersebut yang disukai, iaitu berjihad dalam keadaan saf yang rapi. Satu buah disiplin yang disebutkan dalam surah ini. Jadi surah ini membawa tema wahdatus saf, kesatuan saf atau kesatuan barisan. Kan? Kesatuan saf. Saf yang rapi. Kalau kita dalam organisasi itu yang tersusun elok. Kan? Sebab ini pentingnya. Jadi bila kita tengok kepada surah yang sebelum ini, surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ini kalau kita tengok antara perkara yang dibicarakan dalam surah itu ialah berkaitan perkara yang membawa kepada perpecahan dalam saf. Kan? Perkara yang membawa perpecahan huru-hara dalam saf. Iaitu ayat pertama Allah sebut, iaitu puncanya ialah kamu bermesra dengan musuh. Kan? Allah larang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Janganlah kamu ambil musuh aku dan musuh kamu itu sebagai teman rapat. Yang kamu bermesra, tulquna ilaikum, kamu dedahkan rahsia kamu sebab kamu suka kepada mereka. Mana? Benda ini duk pi kawan dengan musuh yang benar-benar dia musuh kita. Benda ini boleh membawa kepada apa? Mengganggu saf. Kan? Dalam suatu organisasi Islam itu. Jadi Allah larang benda tersebut sebab dia akan menghuru-harakan saf muslimin. Maka dalam ini, ayat ini Allah sebut tentang kesatuan saf. Sehingga buat macam satu tema, iaitu apa? Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Baik. Ini antara apa perkaitan di antara surah ini dengan surah sebelum. Surah Mumtahanah Allah tutup dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang sebelum akhir itu ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah kamu menjadikan satu kaum yang Allah murka kepada mereka sebagai teman rapat, sehingga sanggup kamu mendedahkan rahsia orang Islam kepada mereka. Sebab apa ada larangan? Sebab dia membawa kepada kucar kacir kepada kumpulan orang Islam itu sendiri. Maka ada larangan itu. Surah Mumtahanah 2 kali Allah mula di awal surah macam tu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu ambil musuh aku, musuh kamu. Allah tak sebut orang kafir, Allah kata musuh. Kan? Sebagai apa? Awliya, teman rapat, kawan yang kamu rapat betul ya, kancing betul ya, di kalangan musuh Allah, musuh-musuh Allah. Itu orang kafir. Kan? Sehingga kamu sanggup buat cerita dedah rahsia. Kita telah cerita sebab turun ayat ini pada pertemuan yang dululah, waktu kita mukaddimahkan surah Al-Mumtahanah dulu. Maka surah ini mai ajak supaya apa? Bersatu di dalam satu saf untuk membawa apa? Kekuatan kepada Islam dan umatnya. Jadi Allah sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berjihad, berperang pada jalannya dalam keadaan saf, seolah-olah bangunan yang tersusun rapi. Kemah nampak kan? Allah buat gambaran. Satu bangunan yang kukuh, kemudian yang tersusun elok, yang tak berselerak. Nampak kemah. Baik. Jadi ini antara kaitan di antara surah ini dengan surah sebelumnya. Satu kita kata apa? Kesatuan saf. Boleh juga kita katakan kesatuan umat. Kesatuan umat yang apa? Yang tergambar dalam saf yang tersusun kukuh. Bila mana berhadapan dengan
berhadapan dengan musuh. Baik. Kalau surah sebelum ini Allah sebut tentang bagaimana hubungan negara dengan alaqah dauliyah, hubungan kenegaraan, hubungan negara antara negara orang Islam dengan negara bukan Islam. Juga hubungan dengan orang bukan Islam dalam satu tempat itu. Mana Allah sebut ada kelompok yang kita boleh buat kerjasama baik dengan dia. Ada satu lagi kita boleh kan. Allah sebut la yanhaqumullah. Allah tak larang kepada kamu buat baik kepada orang-orang yang tak memerangi kamu, tak mengusir kamu, itu boleh kita buat kerjasama, buat baik dengan mereka. Adapun dalam surah ini Allah menggalakkan untuk kita berjihad. Nah, disebabkan permusuhan yang ditimbulkan oleh musuh. Jadi surah ini dia surah yang penting dalam menaikkan martabat Islam itu sendiri. Baik, kita tengok Jadi surah ini merupakan surah Madaniyah, iaitu turun selepas daripada hijrah Nabi SAW. Kalau tengok susunan surah ini, dia merupakan surah yang ke-61. Surah yang ke-61. Baik. Jadi kita dah sebut dah tentang apakah kaitan surah ini dengan surah sebelum. Dengan surah sebelum, surah sana tentang perkara yang membawa kepada kucar kacir kepada saf. Surah ini ajak kepada kesatuan saf. Kemudian kita sebut juga di sana surah ini, surah sebelum ini menjelaskan tentang hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam, sama ada dalam negara Islam itu sendiri ataupun hubungan dengan negara luar, di luar negara. Baik, dijelaskan. Maka dalam surah ini Allah galakkan untuk menyeru untuk berjihad, sebab ini merupakan satu perniagaan yang menguntungkan. Nanti disebut. Baik, kita tengok secara ringkas apa yang ada dalam surah ini. Iaitu Allah mulakan surah ini dengan, kalau kita tema, tadi kita sebut tema, kita boleh sebut tema tadi adalah kesatuan saf. Juga tema surah ini berkaitan dengan anjuran berjihad, berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah ini sebut mana orang yang berjihad ini, Allah sebut tentang ganjaran yang bakal mereka perolehi. Ada galakkan dalam surah ini. Baik. Jadi Allah mula dengan tasbih. Surah ini mula dengan tasbih. Surah selepas ini iaitu surah Jumaah pun Allah mula dengan tasbih. Sini mula dengan sabbaha, sana yusabbihu. Kan? Surah Jumaah yang ada selepas daripada surah ini. Mana yang pertamanya Allah sebut tentang mula surah ini sebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut tentang tasbih. Mana makhluk di langit dan bumi semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah khabarkan, Allah royak kat kita bahwasanya semua yang ada di bumi, di langit bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia intro dia. Mana betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Surah ini sebut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tiga benda ni. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mula dengan itu dulu. Kemudian baru disebut tentang beberapa hukum yang berkaitan. Kan, intro yang besar sekali. Ini juga muqaddimah tu mula dengan yang ni dulu. Kan?
Mana bila kita, kalau sejarah tadabburnya, bila kita jumpa saja ayat-ayat macam bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham tasbih mereka itu. Kan? Jadi bila kita ayat ini, bagaimana kita nak tadabbur? Pertama kita apa? Kita letakkan kepada diri kita isqat. Aku ni macam mana tahap tasbih memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Adakah aku tergolong orang yang sentiasa memuji bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Ya. Lepas tu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang banyak bertasbih memuji kebesaran-Mu. Bila itulah ayat-ayat, sebab Allah sebut segala makhluk di muka bumi ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tu dia mula gitu. Kemudian antara intibati surah ini iaitu Allah sebut satu perkara yang cukup besar. Iaitu tema dia, topik dia iaitu apa? Cakap tak suruh bikin kan. Sebelum Allah anjur kepada jihad, Allah sebut yang ni dulu. Lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu katakan apa yang kamu tak lakukan? Tu ya. Antara topik yang besar dalam surah ini. Kemudian kita pergi secara ringkas dulu. Kemudian Allah juga sebut tentang kisah Nabi yang terdahulu. Habis selepas Allah buat ajakkan untuk berjihad dalam keadaan bersaf-saf, Allah sebut balik kisah-kisah Nabi sebelum ini. Maka dalam surah ini sebut dua kisah Nabi, iaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Surah sebelum ni kita baca kan, surah Mumtahanah sebelum ni juga sebut tentang kisah Nabi sebelum. Saya tanya balik kepada tuan-tuan, apa kisah Nabi, kaitan Nabi sebelum ini dalam surah Al-Mumtahanah sebelum ni? Nabi apa? Ingat tak? Surah sebelum kan? Itu Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum kan? Nabi Ibrahim alaihi salam. Supaya Allah ajak kepada kaum mukminin ini supaya tengok balik kepada pendirian yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim, stand dia apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia yang begitu tegas sekali. Baik. Kemudian ada dua kisah Nabi, iaitu Nabi Musa AS dan yang keduanya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS disebutkan dalam surah ini juga. Baik. Kalau Nabi Musa, ayat 5 yang kita baca tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika mana berkata Musa kepada kaumnya. Dia umum secara ringkas apa antara petikan ucapan Nabi Musa terhadap kaumnya Bani Israel. Jadi himpunan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, himpunan kisah-kisah Nabi Musa yang bertebaran. Surah Baqarah ada, surah yang lain pada banyak surah main cerita Nabi Musa. Surah seringkas ini juga buat main sedutan sedikit daripada kisah Nabi Musa AS. Mungkin sedutan yang ada yang berlaku antara Nabi Musa dan kaumnya penting sangat, yang ada kaitan dengan surah ini, lalu dimasukkan sikit. Kemudian datang pula tentang Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, iaitu ayat nombor 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Itu berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nanti kita tengoklah apa ucapan kedua orang Nabi ini yang disebut dalam surah Saf ini. Kemudian Allah sebut juga perkara yang dinyatakan dalam surah ini, iaitu cubaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan cahaya Islam. Dalam surah Taubah Allah sebut juga ungkapan ini,
Dalam surah ini juga Allah ulang sebut, cuma ada sedikit perbezaan lafaz yang dikemukakan, makna sama kan, iaitu pada ayat yang ke-8 Allah sebut yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu orang musyrikin, musuh-musuh Allah, orang kafir, mereka mahu untuk memadam cahaya Allah. Allah gambarkan Islam itu apa maksud cahaya Allah, iaitu agama Islam. Allah gambarkan Islam ini bagaikan cahaya yang sentiasa apa? Menerangi. Yang sentiasa menerangi. Sebab konsep Islam adalah apa? Itu khurijan nas, agar kamu keluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Masuk kegelapan lah, kejahilan, kekufuran, itu diletakkan sebagai zulumat, gelap. Walaupun rumah mereka ni cerah, tapi hidup mereka teraba-raba. Sebab mereka tidak ada satu cahaya, bukan cahaya yang bentuk fizikal, tapi cahaya apa? Maknawi, iaitu Islam itu yang sentiasa memandu. Kepada apa? Cahaya iman, cahaya ilmu. Bila ada benda ini, segala yang kita buat, kita terpandu, kita nampak. Kadang orang tak ada ilmu, tak ada iman ni, dia tak tahu buat benda buat ni betul ke salah, tak tahu. Kan? Tak ada ilmu, buat godong tu kan. Orang kata tak boleh. Aku fikir tak ada masalah benda ni. Dia punya akal dia. Tapi syariat kata lain. Kan? Jadi orang yang berilmu, yang ada kefahaman, maka dia faham. Jadi pandu dengan cahaya ilmu, cahaya iman. Maka apa? Orang kafir ni usaha setiap masa, setiap zaman dia nak padamkan cahaya Islam ini. Yang zaman Nabi macam-macam pendekatan yang dibuat oleh musuh musyrikin. Waktu di Mekah lagi macam-macam dia buat. Nabi berhijrah, usaha macam-macam. Ada boikotnya, ada secara apa peperangannya, ada secara apa penindasannya. Tapi bila cahaya ini dia semakin apa? Benda yang benar ni, walaupun ada usaha untuk menutupnya, cahayanya tetap berkembang, bersinar. Sebab janji daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Jadi kan, walaupun keadaan agama Islam hari ini macam-macam hari ini kan, tapi sehingga hari ini 1400 tahun lebih ni, cahaya Islam tetap bersinar. Bahkan setiap hari kita tengok orang makin ramai orang makin masuk Islam. Di mana-mana di negara pun, walaupun satu detik dulu waktu kejatuhan kerajaan Islam pun kita nampak macam malap, tapi dia takkan padam. Kemudian dia akan kembali bersinar. Sebab inilah janji daripada Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun benda itu tidak disukai, dibenci oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian antara juga intibati yang ada dalam surah ini, macam betul-betul masa musim belah raya kenang ni. Okey. Kemudian Allah sebut juga dalam surah ini. Tadi sebut nama Allah janji untuk menjaga cahayanya. Walaupun ada berusaha untuk memadamkan cahaya tersebut. Kemudian disebut tentang satu perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan yang menguntungkan, iaitu pada ayat 10 Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, adakah nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Nak tak tahu satu perniagaan? Kan? Ni bisnes apa ni yang amat bukan selamat daripada apa? Siksaan, azab yang pedih di hari akhirat kelak. Ada satu jenis perniagaan. Benar Allah sebut ciri perniagaan tersebut pada ayat yang berikutnya. Maka Allah gambarkan ini perniagaan yang menguntungkan ini. Yang Allah gambarkan bila sebut perniagaan, semua orang nak. Kan? Sebab benar tu benar yang menguntungkan. Bahkan perniagaan yang untungnya berlipat kali ganda. Baik. Kemudian
Antara intipati yang boleh katakan yang terakhir dalam surah ini, iaitu anjuran untuk menjadi ansarullah. Anjuran untuk menjadi ansarullah, iaitu penolong Allah. Itu pada ayat yang terakhir surah ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai ansarullah, penolong-penolong Allah. Sebagaimana apa Nabi Isa berkata kepada hawariyin, pengikut-pengikutnya, man ansari ilallah, siapa yang apa nak tolong aku, hingga apa dah, ilallah, kepada Allah. Dia jawab apa? Nahnu ansarullah. Baik, ini antara apa intipati yang kita akan tengok. Perbincangan surah ini pendek saja, satu muka setengah, mungkin 2 pertemuan ataupun 3 pertemuan kita akan tamatkanlah. Masa sekali tamat tu mungkin separuh, tak tahu, tengok-tengok dia jadi panjang waktu di luar kawalan kita. Baik, ini intipati yang ada dalam surah As-Saff yang kita sebut tadi. Okay. Kemudian berkaitan dengan surah ini juga ada apa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Salam. Dia kata apa, kami ni duk sebut-sebutlah ayyukum ya'ti Rasulullah, siapa di kalangan kita ni yang nak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhu ayyal a'mali ahabbu ila Allah. Pi tanya kepada Nabi, oi siapa ni sama-sama kita, pi lah jumpa Nabi, tanya kepada baginda ini, apakah amalan yang paling dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian tak ada seorang pun yang mengkik kata aku nak pergi, tak aku tak apa. Kan? Kemudian Rasulullah utus kepada kami, kata Allah SAW, rajulan, seorang lelaki pergi, hingga apa? Kami berkumpul. Ketika itu faqara'a alaina, lalu Nabi bacakan ke atas kami. Rasulullah himpunkan sahabat tadi dengan mai ramai, faqara'a alaina hadhihi surata, lalu baginda membacakan ke atas kami surah ini lengkap baca. Nabi tak abang kan amal yang Allah paling kasih kan, tapi terus baca surah. Bila baca tu sahabat faham, oh ini amalan yang paling dia kasihi, iaitu ada pada ayat 4 tadi kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Kan, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berjihad pada jalannya, berperang pada jalannya dalam keadaan bersaf-saf, ada disiplinnya, tersusun rapi. Kan? Sebab inilah orang yang satu organisasi yang tersusun, itulah yang membawa kepada kejayaan, kemenangan, bermula dengan saf itu. Baik, ini antara hadis yang cerita tentang surah ini. Juga Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Salam, iaitu qa'idna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qa'idna, mana kami duduk orang daripada sahabat Nabi. Kemudian kami sembang-sembang lah. Kami kata, lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ilallahi azza wa jalla, kalaulah kita tahu mana satu amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah turunkan surah ini, iaitu sabbahalillah, surah Saff ini. Di mana antara amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas yang kita beri pada malam ini, iaitu secara ringkasnya pengenalan intipati yang ada di dalam surah Saff ini. Dan kita akan panjang lebar lah pada pertemuan akan datang. Kita tengok ayat demi ayat. Jadi secara ringkas baliklah. Yang pertama yang kita sebut tadi, surah ini mula dengan menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
iaitu pada ayat yang pertama. Kemudian berikutnya iaitu fasa yang pertama, cakap tak serupa bikin. Ada dua benda di situ. Ayat 2, ayat 3 Allah cerita tentang apa? Cakap tak serupa bikin. Kan? Cakap lain, buat bertindak sebaliknya. Maka di sini juga untuk jadi orang yang berjaya ni dia apa? Antara aqwal dengan af'al dia mesti apa? Muafakat. Mesti apa? Selari, sejalan. Bukan cakap je kan, buat kok lain kan. Maka benda ni Allah amat apa? Amat tak suka. Nanti kita akan kupas pada pertemuan akan datang. Itu ayat 2 dan ayat 3. Dan di bawah topik ni juga ada apa? Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut sekali lagi ni sebagai ringkas tadi supaya dapat gambaran umum berkaitan surah ni. Kita nak pergi ke mana ni? Surah ni. Kemudian tadi kisah Nabi ada 2. Iaitu kisah Nabi Musa dengan kaumnya ayat 5. Kan? Ayat 5. Nabi Musa dan kaumnya. Satu lagi Nabi Isa dengan kaumnya, iaitu ayat 6. Kemudian fasa yang berikutnya itu cubaan memadam cahaya Islam, iaitu ayat yang ke-7, orang yang berpaling daripada orang yang berpaling daripada ajaran Islam. Ya. Kemudian mana orang yang berpaling daripada ajakan orang ajak Islam kepada Islam, dia tak mau. Ini orang yang paling rugi sekali lah. Orang yang paling zalim yang Allah sebutkan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Tapi dia berpaling. Kan? Kemudian yang ayat ke-8 cubaan menghapuskan agama Islam. Ayat yang ke-9, ini satu berita baik. Satu berita baik. Kemudian perniagaan yang menguntungkan. Ayat 10-11 bentuk perniagaan yang menguntungkan. Kan? Kemudian ayat 12 dan 13 itulah hasil perniagaan tadi. Bila dia melakukan satu perniagaan menguntungkan barang-barang yang tertentu, tengok nanti dapat hasil apa. Ini dijelaskan. Ayat 12 dan ayat 13. Dan yang terakhir sekali ajakan ayat 13 juga. Kan? Ayat 14 lah. Ayat 14 iaitu menjadi Ansarullah, anjuran untuk menjadi Ansarullah. Juga satu lagi berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah syarat-syarat kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini gambaran ringkas daripada surah Shaf. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan ayat demi ayat untuk kita memahami satu surah yang penting untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang paling besar adalah wahdatus shaf, mana kesatuan shaf, kesatuan shaf. Jadi sekadar itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.